Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang dihormati. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 6 Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, Kompi 3 2023. Pada petang ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 6 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Puan Nur Fatimah Az-Zahrah binti Osman Elias Ismail daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. 2. Ni Yusanida binti Ni Daud daripada SK Paker 3 Dungun, Terengganu. 3. Puan Ezelin Elayana binti Syahin daripada Kolej Matrikulasi Pahang. Puan Emilia Hana binti Syaharudin daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. 5. Encik Muhammad Fauzi bin Jaafar daripada Kolej Matrikulasi Kelantan. Dan yang terakhir adalah Dr. Zul Aizam bin Yasin daripada IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Terengganu. Hadirin sekalian, pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Dr. Rozaini binti Tukimin daripada IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur dan Dr. Hairul Faizi bin Lokman dari IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Para pembentang dan hadirin sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Sesi pembentang, setiap pembentang akan diberikan masa selama 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. Manakala 5 minit akan diberikan untuk sesi soal jawab. Dan loceng juga akan dibunyikan 2 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Puan Nur Fatimah Az-Zahrah binti Osman Elias Ismail daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, dengan tajuk penggunaan Padlet dan efektif resistan digital flashcard bagi topik resistor ke arah pendigitalan pedagogi kreatif. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para juri, para penyelidik dan hadirin sekalian, saya Nur Fatimah Az-Zahrah binti Osman mewakili kumpulan kami Excellence Physicist dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kajian tindakan kami yang bertajuk penggunaan Padlet dan efektif resistan digital flashcard bagi topik resistor ke arah pendigitalan pedagogi kreatif. Okey, untuk Kompi 3 kami memilih subtema 1 pengajaran dan pembelajaran, pendigitalan pedagogi kreatif dan inovatif. Selaras dengan perkembangan ke arah kurikulum tersedia masa hadapan, pendidik digesa melaksanakan transformasi pedagogi dengan menggunakan konsep pedagogi tersebut. Pendidik perlu bersedia untuk pelaksanaan kurikulum tersedia masa hadapan yang menggabungkan kemajuan revolusi teknologi dalam kehidupan seharian pelajar. Kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan Padlet, efektif resistant digital flashcard dan efektif resistant flashcard untuk membantu meningkatkan penguasaan dan pemahaman pelajar dalam menganalisis dan mengaplikasikan konsep perintang yang disusun secara sesiri dan selari serta menentukan rintangan berkesan bagi litar sesiri, litar selari dan litar gabungan. Kajian ini dilaksanakan berpandukan model kajian tindakan Chemist and Math Taggart 1988.
Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, kami dapati hampir 85% pelajar dalam kelas kami tidak boleh menyelesaikan soalan mencari rintangan berkesan dengan baik. Menurut laporan kerja calon PSPM 2019-2020, pelajar gagal mengaplikasikan konsep register yang disusun secara sesiri dan selari dalam mencari register berkesan bagi lita gabungan. Okey, berdasarkan refleksi pelajaran lalu, usaha yang telah dilakukan dalam mengadakan kelas tambahan, memperbanyakkan latihan dan sesi konsultasi. Namun, faktor kegagalan yang kami temui adalah kerana kaedah pembelajaran yang kurang menarik dan sukar difahami oleh pelajar. Okey, fokus kajian membantu 13 orang pelajar praktikum F1T2 semester 2 sesi 2022-2023 untuk meningkatkan penguasaan dan pemahaman pelajar dalam menganalisis dan mengaplikasikan konsep rintangan berkesan dengan menggunakan Effective Resistant Digital Flashcard by WordWall. Isu keperhatian kat sini ialah topik ini juga adalah salah satu topik yang sangat penting dalam peperiksaan semester program matrikulasi PSPM, mewakili 13 markah bagi kertas 2. Okey, di sebelah kiri merupakan inovasi digital tools kami menggunakan aktiviti e-Rediff by WordWall yang dibina menggunakan komponen activity rank order yang terdapat di dalam aplikasi WordWall, dan di sebelah kanan pula adalah Effective Resistant Flashcard yang kami wujudkan secara maujud untuk aktiviti berkumpulan. Okey, ini adalah objektif kajian kami, di mana objektif khusus pertama adalah untuk membantu meningkatkan penguasaan dan pemahaman pelajar dalam menganalisis dan mengaplikasi konsep perintang yang disusun secara sesiri, selari dan menentukan rintangan berkesan bagi lita sesiri, lita selari dan lita gabungan. Objektif kedua adalah untuk melihat pandangan pelajar mengenai penggunaan e-Rediff ini. Objektif ketiga pula adalah untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang lebih santai dan menyeronokkan dan membantu pensyarah menyediakan bahan bantu mengajar. Kumpulan sasaran kami adalah 13 orang pelajar modul 2 praktikum F1T2. Pelaksanaan tindakan tinjauan awal masalah melalui soal selidik dan pemerhatian. Lepas tu kami menjalankan ujian sebelum intervensi. Okay, melalui pemerhatian soal selidik, kami dapati kebanyakan pelajar menghadapi masalah untuk menentukan susunan perintah yang hendak digabung terlebih dahulu semasa memudahkan lita. Okey, berdasarkan ujian sebelum intervensi yang dijalankan, peratus lulus pelajar adalah sebanyak 38% sahaja, mewakili 8 orang pelajar. Manakala seramai 13 orang pelajar mendapat grade gagal, iaitu mewakili 61.9% daripada 21 orang pelajar. Okay, berdasarkan dapatan soal selidik sebelum intervensi yang dijalankan, kami dapati 65.6% pelajar menyatakan mereka suka memahami pengajaran guru bagi subtopik ini. Berikut merupakan perancangan dan pelaksanaan tindakan kami. Kajian kami dimulakan dengan sesi pengajaran topik rintangan berkesan pada sesi kuliah. Pada sesi tutorial pertama, pelajar menjalankan ujian sebelum intervensi dan juga soal selidik mengenai pandangan pelajar terhadap topik rintangan berkesan. Pada sesi tutorial kedua, pelajar diajar menggunakan e-Rediff by WordWall dan aktiviti dibuat bersama pelajar menggunakan Effective Resistant Flashcard. Pada sesi tutorial yang ketiga pula, pelajar menjalankan ujian selepas intervensi dan seterusnya menjawab borang soal selidik untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai penggunaan aplikasi e-Rediff. Jadual berikut menunjukkan pelaksanaan aktiviti PDP menggunakan e-Rediff by WordWall. Okey, pensyarah memulakan sesi PDP dengan set induksi dan menggunakan aplikasi Padlet untuk mencukir pengetahuan sedia ada pelajar bagi topik ini. Seterusnya, pensyarah meneruskan sesi PDP dengan perbincangan konsep perintang menggunakan nota slide PowerPoint dan LCD projector. Okey, seterusnya pelajar diperkenalkan dengan penggunaan e-Rediff by WordWall. Okey, pensyarah juga mengadakan aktiviti bersama pelajar. Kami memanggil pelajar lemah untuk ke hadapan dan mencuba sendiri e-Rediff by WordWall ini.
Dan pensyarah juga mengadakan aktiviti bersama semua pelajar di atas talian menggunakan e-Rediff ini. Kami dapati pelajar sangat teruja dan sangat aktif menyertai aktiviti ini. Berikut merupakan okey, yang saya paparkan tadi adalah aktiviti berkumpulan yang menggunakan effective resistant flashcard secara maujud. Dan kemudiannya pensyarah meminta maklum balas pelajar mengenai sesi PDP hari ini dan membuat rumusan menggunakan aplikasi Padlet. Saya dapati bahawa topik ni tak adalah susah sangat sebab kita kena tahu cara nak fahamkan dia, sebab macam pagi ni kita dah guna flashcard, kita dah guna aktiviti word wall tadi, dia menambahkan lagi kefahaman saya tentang topik ni tapi in a fun way. So Okey, video sebenarnya tadi menunjukkan maklum balas pelajar lah. Okey, sekarang kita tengok perbandingan maafkan saya, perbandingan skor grade ujian pelajar sebelum dan selepas intervensi. Okey, peratusan pelajar berada pada tahap cemerlang meningkat kepada 84%, iaitu 11 pelajar mendapat grade A, manakala 8 orang pelajar mendapat grade B-, 8 mendapat grade 8% mendapat grade B-, 8% mendapat grade C dan gagal menurun sebanyak 0%. Okey. Di jadual menunjukkan perbandingan keputusan ujian pra dan ujian pos. Ini adalah maklum balas pelajar setelah aktiviti Rediff dan flashcard. Berdasarkan pemerhatian rumusan, 100% pelajar bersetuju aplikasi e-Rediff by WordWall dan effective resistant flashcard ini dapat membantu mereka meningkatkan penguasaan pelajar bagi topik ini. Sebelah kiri menggunakan kaedah konvensional, manakala di sebelah kanan adalah hasil kerja pelajar setelah menggunakan e-Rediff by WordWall. Kami juga membuat sesi perkongsian bersama guru dan pensyarah melalui wacana ilmu unit fizik dan juga pameran sains pada hari terbuka KMNS. Okey, ini adalah maklum balas pensyarah. Menurut Cik Azwin Azmi, penggunaan digital flashcard menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, interaktif dan ianya sesuai dengan pelajar zaman sekarang, generasi muda yang sangat sukakan teknologi. Okey, kelebihan penggunaan e-Rediff by WordWall ini adalah dengan menggunakan e-Rediff by WordWall, sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan, mudah dan realistik serta secara tidak langsung meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran fizik. Okey, kesimpulannya, kajian ini boleh membantu pelajar untuk melihat litar secara imajinasi dan juga membantu guru untuk menggalakkan aktiviti hands-on. Okey, antara kelemahan dan penambahbaikannya yang kami dapati adalah saiz effective resistant flashcard yang sangat kecil menyebabkan sukarlah untuk pensyarah dan pelajar melukis arus, dan penambahbaikan yang dibuat adalah kita boleh buat saiz digital flashcard tu maujud flashcard saiz lebih besar sikitlah. Okey, refleksi dan kesimpulan, peningkatan yang amat ketara berbanding sebelum intervensi dijalankan dengan peratus lulus sebaik 100% dan peratus pelajar yang berada tahap cemerlang meningkat kepada 84%. Cadangan seterusnya, kami ingin mengkaji tentang penggunaan aplikasi GeoGebra dalam pengajaran topik potentiometer. Kami berharap dengan penghasilan dan perkongsian inovasi pembelajaran secara berterusan seperti ini dapat membantu pelajar dan pensyarah untuk meningkatkan prestasi pelajar bagi subjek fizik. Sekian, terima kasih. Okey, tadi saya nampak ada satu dalam reflection tu ada findings from the researcher daripada lain kan, dapatan refleksi daripada orang lain, betul? Ada tadi dalam findings tadi berdasarkan tahap apa kan? Oh, ada. LKC laporan kerja salon. Refleksi tadi tu. Okey, sepatutnya lah as untuk action research ni, sepatutnya dalam refleksi tu kita kena buat refleksi as a
lecturer tu sendiri, kena refleksikan diri, baru kita boleh relatedkan dengan refleksi orang lain. Contohnya sebagai seorang pensyarah bla bla bla, saya mendapati bla bla bla, baru disokong, baru boleh. So kena munculkan dulu refleksi, sebab kajian tindakan ni kita sebahagian daripada penyelidik lah. Okey. Kemudian saya sukalah proses tadi tu. Cuma dalam pra and post tadi tu saya nak tanya, ujian pra dan post tu sama ke berbeza? Soalan dia. Ah. Kami menggunakan soalan yang sama. Saya punya saranan tu tak digalakkan lah guna soalan yang sama, kalau boleh berbeza. Dan please change lah. Untuk pra and post tu tukar je kepada dokumen analisis. Kita boleh nyatakan mungkin ujian pertengahan ke ujian awal ke, begitulah. Sebab pra and post ni banyak isu, nanti orang pertikai. Contohnya bagi soalan 1+1 hari ni, besok tak guna intervention baru, 1+1 besok saya dia dah ingat dah tahu dah 2. So akan menjadi pertikaian lah. So saya cadangkan tak payah langsung buat pre and post, buat je dokumen analisis berdasarkan result peperiksaan ke dan sebagainya. Tapi kajian ni nampak komprehensif lah. Menarik. Dr. Rosini nak tambah apa? Tak ada apa-apa? Tak ada apa kan? Okay, last but not least, berikan reflection. Tadi refleksi ada, tapi macam mana ringkas? Refleksi sebagai seorang lecturer. Saya sendiri. Betul. Okey, refleksi selepas penggunaan e-Rediff, saya dapati pelajar saya makin seronok berada dalam kelas sebab memang bersesuaian dengan mereka lah, generasi muda yang sukakan teknologi, benda yang fun. So saya rasa penggunaan e-Rediff ni sedikit sebanyak memang sangat membantu topik register berkesan ni lah. Okey, benda tu kena tulis dalam penulisan. Dan juga buat satu suggestion for the next cycle lah. Maybe nak buat cycle seterusnya ke, daripada berapa orang tu ada masalah apa, bawa untuk cycle seterusnya. Okey, congratulations. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Seterusnya dipersilakan pembentang yang kedua, iaitu Puan Ni Yusanida binti Nik Daud daripada SK Paker 3 Dungun, Terengganu, dengan tajuk Pendekatan Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan dalam membangunkan e-simulasi strategi intervensi sosio-emosi murid berkeperluan pendidikan khas. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nia Yusanida binti Nik Daud, mewakili rakan guru PPKI SK Paker 3 akan membentangkan dan berkongsi penyelidikan asas kami yang bertajuk Pendekatan Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan PRP atau lebih dikenali sebagai DDR dalam pembangunan e-simulasi strategi intervensi sosial emosi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ini adalah secara ringkas apa yang akan kami bentangkan. Sebagai seorang guru, apa yang kami hadapi di sekolah, terdapat beberapa isu. Yang pertama, dalam mesyuarat PBS bilangan 2 tahun 2019 telah menggariskan beberapa domain yang perlu dilaksanakan pentaksiran, iaitu salah satunya adalah domain sosial emosi. Menurut kajian lepas oleh McLachlan et al. 2017, domain sosial emosi merupakan kunci utama kemenjadian MBPK. Diikuti pada tahun 2020, Ishak dan Zain menyatakan guru pendidikan khas sangat memerlukan panduan strategi intervensi sosial emosi. Dan sehingga pada tahun 2023, Mattia Lagan dan Torrance menyatakan tahap pengetahuan pengurusan sosial emosi guru masih lagi berada di tahap yang rendah. Dalam mesyuarat PBS tersebut juga telah menyarankan bahawa pentaksiran perkembangan murid pendidikan khas dilakukan
menggunakan instrumen yang dibahagikan atau dipecahkan kepada beberapa kategori MBPK seperti lewat perkembangan global, sindrom Down, autism dan sebagainya. Namun di kelas pendidikan khas, murid kami mempunyai pertindihan ketidakupayaan. Seterusnya, proses merancang intervensi di kelas pendidikan khas sebenarnya telah digariskan untuk melibatkan golongan atau pakar multidisciplinary, namun pelaksanaannya sukar untuk mendapat kerjasama daripada pasukan multidisciplinary untuk tindakan intervensi semasa pelaksanaan RPI di kelas pendidikan khas. Instrumen yang ada juga hanya mengesan ketidakupayaan tanpa mencadangkan sebarang intervensi yang perlu kami laksanakan, menyebabkan kekurangan panduan spesifik untuk membantu guru melaksanakan intervensi sosial emosi kepada MBPK, dan tiada juga atau kekurangan panduan khusus yang berkesinambungan antara amalan pengajaran guru dengan ibu bapa semasa pembelajaran di rumah. Atas isu-isu inilah mendorong kami untuk membangunkan simulasi strategi intervensi sosial emosi yang kami kenali sebagai ISIS, yang hanya melibatkan murid berkeluar pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Kami menggunakan pendekatan PRP yang akan saya ulas sebentar lagi, dan sebanyak 3 objektif kajian yang telah disusun berdasarkan 3 fasa, iaitu pertama, untuk mengenal pasti keperluan pembangunan ISIS, kedua, mereka bentuk dan membangunkan ISIS, dan ketiga, menilai kebolehgunaan ISIS. Ini adalah kerangka konseptual pendekatan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan PRP oleh Ritchie and Klein pada tahun 2007, di mana fasa pertama adalah fasa analisis keperluan yang akan menjawab objektif kajian pertama menggunakan tinjauan soal selidik. Fasa kedua adalah reka bentuk dan pembangunan yang akan menjawab objektif kedua yang akan melalui teknik Fuzzy Delphi bersandarkan kepada model kecerdasan emosi oleh Goleman yang mengandungi 5 konstruk, iaitu mengenal emosi, mengurus emosi, motivasi diri, mengenal emosi orang lain dan membina hubungan. Fasa ketiga adalah penilaian kebolehgunaan prototipe yang akan menjawab objektif yang ketiga melalui teknik kumpulan fokus menggunakan soal selidik oleh Lang yang mengandungi 4 elemen, iaitu kebergunaan, kepuasan, mudah diguna dan mudah dipelajari. Okey, metodologi yang digunakan pada fasa 1, responden adalah merupakan 101 orang guru pendidikan khas yang datanya dipungut menggunakan aplikasi Google Form yang disebar melalui Facebook, Telegram dan WhatsApp kepada guru pendidikan khas di seluruh negeri Terengganu. Dan analisis komin telah dilakukan. Kemudian dalam fasa kedua, teknik Fuzzy Delphi telah dilakukan untuk mendapat kesepakatan 13 orang pakar multidisciplinary yang terdiri daripada pakar psikologi, pensyarah universiti, pegawai BP khas KPM, ahli terapi cara kerja dan guru kanan pendidikan khas yang memiliki pengalaman melebihi daripada 10 tahun. Kemudian item-item yang telah disepakati pakar akan telah dibina ISIS ini menggunakan aplikasi CapCut, Canva dan QR.io. Prototip yang dihasilkan kemudiannya lakukan penilaian kebolehgunaan menggunakan teknik kumpulan fokus melalui pembengkelan secara atas talian kepada 10 orang guru pendidikan khas sebagai pakar pengguna menggunakan teknik soal selidik oleh Lang. Dapatan fasa 1 telah mengenal pasti tahap persetujuan yang tinggi daripada responden apabila keperluan panduan pengurusan sosial emosi MBPK dan keperluan panduan strategi intervensi berasaskan teori kecerdasan emosi telah mencapai tahap persetujuan melebihi 3.33%.
3.33 ke atas. Seterusnya, mereka bentuk item bagi ISIS. Kesemua 51 item bagi domain sosial emosi yang dicadangkan telah diterima berdasarkan 13 orang pakar dalam kaedah Fuzzy Delphi yang terdiri daripada 11 item untuk mengenal emosi, 12 item mengurus emosi, 5 item motivasi diri dan 9 item mengurus emosi orang lain dan 14 item membina hubungan. Namun terdapat 3 tindakan pembetulan yang telah dicadangkan oleh pakar, iaitu item 3, item 19 dan item 20. Dari segi pembetulan bahasa. Seterusnya, setelah pembetulan penambahbaikan, pengesahan dan penambahbaikan item dibuat, rakaman simulasi intervensi telah dilaksanakan oleh kumpulan kami dan pembangunan poster ISIS sebagaimana berikut telah dibangunkan. Berdasarkan kepada model yang kami gunakan. Ini adalah cadangan yang kami dapat daripada kesepakatan pakar tadi yang kami gunakan simulasi untuk panduan guru. Okey, untuk video seterusnya, para hadirin boleh scan QR code yang saya share tadi. Okey, prototipe tadi diedarkan kepada guru dan analisis kebolehgunaan telah dilaksanakan untuk menilai kebolehgunaan prototipe tadi kepada 10 orang pakar pengguna melalui pembengkelan di atas talian. Keseluruhan elemen kebolehgunaan telah tercapai apabila keseluruhan elemen kebergunaan mudah diguna, mudah dipelajari dan kepuasan mencapai dan melebihi peratus kebolehgunaan iaitu 70%. Ini adalah ulasan pakar pengguna dapatan pada fasa 3 yang kesemuanya adalah positif. Kesimpulannya, pendekatan PRP yang telah menghasilkan satu kajian empirikal apabila kesemua objektif kajian dan telah terjawab dan berjaya membangunkan ISIS dengan teratur dan sistematik. Sumbangan kajian kami adalah ISIS menjadi panduan kepada guru melaksanakan intervensi sosial emosi dengan mudah dan cepat. Intervensi ISIS boleh digunakan kepada semua kategori MBPK termasuklah MBPK yang mempunyai pertindihan ketidakupayaan. ISIS ini telah melibatkan keputusan panel pakar daripada multidisciplinary. Keempat, ia merangkumi semua isu sosial emosi yang dihadapi oleh MBPK serta cadangan kaedah pengajaran secara sistematik dan holistik. Dan yang terakhir, ISIS telah boleh diakses oleh semua untuk menjadi panduan khusus yang berkesinambungan antara amalan pembelajaran, guru dan ibu bapa di rumah. Itu saja, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada pembentang. Kajian ni pembangunan bahan bantu, betul? Okey. Adakah dia adalah kajian di peringkat rintis? Oh, tidak. Memang kajian sebenar lah ni. Ya. Okey, sebab kita tengok bilangan sampel tu mungkin fokus hanya pada Terengganu sajalah. Okey. Ada soalan? Okey, DDR saja je lah. Sebab dah tak ada soalan kan, tanya je lah Ni DDR kan, DDR ni buat proses dia agak leceh sikit. Apa yang membuatkan cikgu nak bermotivasi buat? Saya rasa tak ramai cikgu yang bentang dalam kajian ni kan. Lepas tu dia present pula pasal DDR kan. So bagaimana motivasi nak buat DDR ni untuk MBPK ni? Motivasi Motivasi yang pertama sekali ialah produk yang saya nak hasilkan. Maksudnya produk tu perlulah yang empirical untuk menghasilkan satu produk yang empirical. Dan apabila diteliti DDR ni ia meraikan pelbagai kaedah penyelidikan yang boleh digunakan. Sama ada
kualitatif atau kuantitatif. Bergantung kepada pemilihan persampling yang saya nak buat lah. Dan saya rasa melalui penggunaan DDR ia boleh menghasilkan satu produk yang empirical lah. Okey, tesis ke? Bukan tesis lah. Lebih kurang. Lebih kurang. Okey, PhD Ya. Ya, okey, tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua. Seterusnya dipersilakan pembentang yang ketiga iaitu Puan Hazelin Eliana binti Syahain daripada Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Pendigitalan Pedagogi secara Pendekatan Kolaboratif Berteknologi Digital melalui aktiviti E-Chem Felix bagi tajuk Kimia Organik. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis yang dihormati panel juri yang berusaha, rakan-rakan pembentang dan juga hadirin di dalam Dewan Sri Jati 3. Saya Puan Hazelin Eliana binti Syahain daripada Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan tajuk kajian tindakan iaitu pendigitalan pedagogi secara pendekatan kolaboratif berteknologi digital melalui aktiviti E-Chem Felix bagi tajuk Kimia Organik. Okey, sebagai pendahuluan, saya ingin menceritakan apa maksud E-Chem Felix. So E bermaksud elektronik, Chem untuk kimia, manakala Felix untuk suka. Okey, jadi yang pertama dari segi mata pelajaran yang dikaji adalah SK025 iaitu kimia, bahagian kimia organik, tajuk 5 hingga 12. Pengalaman pengaji adalah berdasarkan daripada pengajaran dalam sistem aliran teknikal dan juga sains aliran sains hayat dan fizikal. Jadi rumusan yang boleh dibuat adalah berkenaan kimia organik iaitu ia banyak penghafalan, penulisan langkah mekanisme tindak balas dan juga ujian kimia bagi membanding beza sebatian. Dari segi kepentingan kajian, mengapa kajian tindakan ini dijalankan adalah bagi mengenal pasti masalah pembelajaran dalam tajuk kimia organik. Seterusnya mengimplementasikan cabang transformasi pendidikan nasional yang memfokus kepada pendekatan pedagogi secara digital. Untuk model kajian, saya menggunakan Chemist dan McTaggart 1988 sebanyak 1 kitaran. Ini merupakan andaian terhadap PDP, iaitu yang pertama dari segi pendekatan pengajaran. Dalam konteks kajian tindakan yang saya jalankan, saya menggabung jalin ketiga-tiga pendekatan iaitu hiatagogi, paragogi dan juga cybergogi. Seterusnya pembelajaran secara digital dan juga tambahan kepada pembelajaran terbeza.
Untuk refleksi amalan PDP, yang pertama dari konteks kendiri pensyarah. Okey, hasil refleksi rancangan instructional, okey, selepas sesi PDP beberapa tajuk kimia organik. Okey, saya dapati diri sendirilah kurangnya pedagogi yang berbentuk aktiviti aktif secara kolaboratif, di mana kurang juga penggunaan alatan digital sewaktu kelas. Kemudian aspek yang kedua dari segi konteks pelajar, yang pertama berdasarkan pemerhatian terhadap sumber rujukan pelajar ketika di dalam kelas. Okey, rujukan utama PDP hanya kepada pensyarah dan juga modul tersedia. Seterusnya berdasarkan markah soalan latihan organik chemistry OC1. Yang ketiga adalah perbandingan jawapan pelajar tutorial untuk topik kimia organik. Yang terakhir, adalah contoh daripada perbualan secara informal iaitu secara lisan, di mana saya ada buat sedikit rekod petikan ayat pelajar. Ada yang perlu berbayar, data internet terhad dan kadang-kadang kongsi device untuk saya jimat-jimatkan data. Okey. Dan yang terakhir adalah faktor persekitaran, di mana pembelajaran berasaskan teknologi digital atau dalam talian sudah merupakan ekosistem, yang pembelajaran yang bersesuaian dengan generasi terkini. So keutamaan selepas PKP lah. Okey, jadi hasil penulisan yang ini selain daripada maksudnya daripada hasil daripada PKP, pembelajaran secara PDPR. So hasil penulisan di akhbar-akhbar dalam talian serta perkongsian di seminar serta convention. Jadi pelajar juga selain itu dia mempunyai kemudahan peranti pembelajaran secara digital bagi aktiviti PDP atas talian. Okey, pengumpulan data, yang ini yang pertama tadi berkenaan dengan analisis markah soalan latihan OC1, di mana didapati majoriti pelajar tidak mencapai markah minimum yang ingin diperolehi oleh pensyarah lah, di mana lebih kurang dalam 12 daripada 15 orang pelajar mencapai markah minimum sebenarnya 8 daripada 10 lah yang dikehendaki. Seterusnya ini analisa jawapan tutorial pelajar. Ini saya juga merekod temu bual tidak berstruktur. Ini secara rawak 3 orang pelajar sahaja dan membuat sedikit undian melalui Telegram mengenai cadangan pendekatan pengajaran yang dikehendaki oleh pelajar lah, berkenaan dengan topik kimia organik. So ini merupakan pengumpulan data untuk membantu menyokong data refleksi. Okey, seterusnya fokus kajian. Kimia organik. Kenapa? Kerana dalam SK025, kimia organik ini menyumbang 53 markah daripada keseluruhan 80 markah dalam peperiksaan PSPM. Jadi aras item yang diuji adalah C3 dan C4. Jadi pendekatan Ecam-Philic ni adalah bagi mengimplementasikan pendekatan pembelajaran terbeza dari aspek proses. So kimia organik ni dia trend menaik sifat fizik, tindak balas, mekanisme dan seterusnya. So yang ini pelajar dikehendaki fokus dia adalah untuk menghasilkan soalan pelbagai aras kesukaran dan seterusnya menggunakan pelbagai alatan ataupun aplikasi digital sebagai alternatif pendigitalan pedagogi. So implikasi kajian adalah bagi meningkatkan perkongsian idea, pemahaman seterusnya memacu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pendidikan tersedia masa hadapan. Okey, ini objektif umum iaitu melaksanakan pendigitalan pedagogi melalui aktiviti Ecam-Philic dalam kimia organik dan khusus ada 3. Yang pertama, meningkatkan penggunaan alatan digital dalam kalangan pelajar pelbagai tahap bagi menguasai tajuk berkaitan kimia organik melalui aktiviti Ecam-Philic. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran aktif secara kolaboratif melalui aktiviti Ecam-Philic dan yang terakhir, meningkatkan pencapaian pelajar dalam kimia organik melalui aktiviti-aktiviti dalam Ecam-Philic. Manakala kumpulan sasaran terdiri daripada 15 orang pelajar daripada kelas tutoran Y. So 12 orang pelajar Melayu, 2 berbangsa Cina dan 1 berbangsa India, di mana terdiri daripada 9 orang pelajar perempuan dan 6 orang pelajar lelaki. Program SDS 1 semester. Semester 2 sesi yang lepas.
Jadi pemilihan berdasarkan sikap dan minat terhadap pembelajaran aktif, yang ini adalah temu bual secara lisan dan juga usaha yang diperlihatkan melalui penghantaran tugasan di dalam pelantar Google Classroom. Ini sedikit mengenai pelaksanaan tindakan bermula daripada Mac hingga Jun 2023. Ini merupakan 4 proses daripada model kajian Chemist dan McTaggart 1988. Okey, untuk aktiviti yang pertama adalah pembinaan soalan secara kolaboratif dalam kalangan pelajar dengan 3 tahap penguasaan berbeza. Berikut merupakan carta alih pelaksanaan. Okey, aktiviti ini bersesuaian dengan pendekatan pengajaran berasaskan konstruktivism yang digabungkan bersama pendekatan pembelajaran terbeza dari segi aspek proses, di mana pelajar melakukan aktiviti yang sama tetapi melalui proses yang berbeza. Refleksi daripada aktiviti ini, proses pembinaan soalan dapat dicapai oleh pelajar, dan ini mencapai objektif umum dan khusus 1 dan 2. Ini adalah produknya, kumpulan cemerlang, sederhana dan lemah. Ini aktiviti kedua, penyelesaian soalan yang dibina secara berkumpulan menggunakan aplikasi digital yang berbeza. Yang ini mengaplikasikan pendekatan pembelajaran terbeza dan juga model teknologi integrating planning. Pemerhatian. Ini videonya. Gerak kerja pelajar untuk setiap kumpulan. Ini dan goal. Jadi refleksi, kesemua kumpulan berjaya melaksanakan ataupun menyelesaikan soalan pelbagai aras kesukaran dan membuktikan pencapaian objektif khusus pertama dan kedua. Yang ini adalah data refleksi, data sokongan. Ini perbandingan markah yang menunjukkan pencapaian objektif ketiga. Ini testimoni pelajar. Dan ini merupakan maklum balas yang terdiri daripada 9 item dan 3 konstruk. Jadi maklum balas ini menunjukkan pencapaian objektif umum yang umum saja. Refleksi dan kesimpulan. Refleksi kepada pelajar, lebih berkeyakinan dan seronoklah sebenarnya ada rekod borang pemerhatian tingkah laku pelajar. Kemudian aktiviti perbincangan dan amalan kolaboratif tu dapat dipupuk lebih banyaklah dalam kalangan pelajar. Jadi dapat mengurangkan juga jurang kemahiran digital. Untuk pensyarah dapat menambah baik amalan pedagogi, seterusnya menjadi pemangkin kepada proses pembelajaran kendiri bagi silibus yang terhad, dan PDP itu lebih interaktif serta berpusatkan pelajar. Ini kekuatan, kelemahan dan juga cadangan kajian lanjutan. Ini kesimpulan kajian lah. Jadi secara kesimpulannya, objektif umum dan khusus kajian tercapai, sekaligus menyokong pembelajaran tersedia masa hadapan bagi memperkasa modal insan. Terima kasih. Boleh buka dekat slide berkenaan dengan peserta kajian. Boleh tak? Tadi ada buat kan peserta kajian. Yang berapa orang dipilih tadi tu? Dia tak ada. Dia tak boleh ni kejap. Tapi tadi. Macam itulah, manual je. Macam dah terlepas je. Belum lagi. Lepas ni. Satu lagi. Itu kan.
Kumpulan sasaran tu ada 15 orang pelajar, 12 Melayu, 9 pelajar, SDS semester 2. Pemilihan berdasarkan sikap dan minat terhadap pembelajaran aktif. Oh, maksudnya kerana mereka minat tu, kita bawa mereka dalam kajian ni, begitu? Sebab pelajar ni asalnya dia adalah pelajar yang berpencapaian sederhana dalam peperiksaan PSPM pertama, semester pertama. Saya ada 3 kelas tutorial. Jadi antara 3 kelas tu, salah satu faktor selain daripada berpencapaian sederhana, untuk average lah, dia punya mean PNG dia. Tetapi dia ni dari segi minat, maksudnya kalau saya berkongsi apps ke untuk cari bahan bantu ke untuk sebagai bahan bantu atau rujukan, mereka nampak berminat. Kemudian penghantaran tugasan, kalau contoh antara 3 kelas tutorial, saya minta penghantaran tu dibuat melalui pelantar Google Classroom. So kelas ni yang respon paling ramai lah. Tulis je mereka tu memang berpencapaian yang tidak memberangsangkan tadi, tak payah tulis dia minat semua. Sebab itulah kumpulan sasaran. Sebenarnya dalam dewan ni untuk AR ni buat seorang pun boleh. Sebab itulah dia kena buat kualitatif. Tesis PhD ada yang buat 2 orang je. Saya buat PhD saya 5 orang je kajian tindakan. Jadi jangan terkejut. Kita kan kajian tindakan ni tak perlu buat satu kelas pun. Misalkan dalam kelas kita ni ada 30 orang, tiba-tiba yang bermasalah 2 orang je. 2 orang tu lah yang kita nak buat kajian tindakan. Cuma ayat tu saya confuse. Tapi bila cikgu jawab tadi tu, maknanya cikgu punya benda ni memang sangat tepat. Puan punya jawapan ni tepat. Sebab puan kata tadi ada 3 kelas kan. Puan pilih 15 sahaja disebabkan masalah tadi tu kan. Baguslah tu. Tahniah. Terima kasih. Ada lagi Dr. Rozaini? Saya rujuk kepada objektif. Objektif yang pertama tu untuk meningkatkan penggunaan alatan digital. Saya belik-belik tu saya kurang faham tentang bagaimana proses yang dilaksanakan dalam mencapai objektif ni dan dapatan dia. Boleh terangkan sikit? Boleh. Untuk mencapai objektif khusus yang pertama, saya melaksanakan aktiviti yang kedua. Sebenarnya dalam aktiviti pertama tu pun ada penggunaan alatan digital seperti Google Classroom dan juga menjana kod QR menggunakan aplikasi QR Code Monkey. Yang seterusnya dia lebih kepada aktiviti kedua lah, di mana bila kita ada kumpulan pelajar yang berbeza pencapaian, cemerlang, sederhana dan lemah, jadi kita perlu sebenarnya aplikasi digital yang mengikut kemampuan mereka lah. Jadi kalau contoh kumpulan pelajar cemerlang, saya apply ChatGPT tapi mesti dibantu dengan nota elektronik lah dari laman sesawang kimia organik yang bersesuaian. Sebab sebenarnya kalau ChatGPT ni, kalau dia nampak macam mudah, tapi bila dia keluar senarai, ada yang tak rely dengan silibus. Jadi pelajar cemerlang je biasanya yang dia boleh detect benda tu. Biasa kalau pelajar lemah dia main salin je semua. Jadi sebab itu saya sesuaikanlah aplikasi dengan tahap pencapaian pelajar. Jadi bila maksudnya pelajar menggunakan aplikasi digital dalam aktiviti pertama dan kedua, seterusnya dia meningkatkanlah pencapaian penggunaan alatan tersebut. Terima kasih. Sebab saya expect macam kekerapan penggunaan ke macam tu lah. Saya ingatkan data dia dalam bentuk macam tu. Tapi ini pada pemerhatian kan? Pemerhatian sebab saya fokus kepada aktiviti ikan filik ni saja. Terima kasih. Sama. Terima kasih juri bertanya soalan. Kita tak buka kepada audiens. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga. Seterusnya dipersilakan pembentang yang keempat, iaitu Puan Emilia Hana binti Syaharudin daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang dengan tajuk meningkatkan kebolehupayaan menyelesaikan soalan ulang kaji dalam masa yang ditetapkan dengan kaedah yang akan dimaklumkan sebentar lagi. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Emilia Hana binti Syaharuddin, pensyarah daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, wakil daripada kumpulan kami Cultaholics, nama kumpulan kami Cultaholics. Izinkan saya untuk menyampaikan kajian saya yang bertajuk meningkatkan kebolehupayaan menyelesaikan soalan ulang kaji dalam masa yang ditetapkan dengan kaedah co-learn. Jadi kaedah kami nama dia co-learn. Okey. So seperti yang semua tahu, kursus matematik ni ialah satu subjek yang untuk menguasainya ialah kita perlukan latihan yang sangat banyak. Satu kajian daripada Sternberg ada mengatakan penilaian dalam pendidikan bukan sekadar untuk mendapatkan jawapan sahaja tetapi menjangkau kepada mutu PDP. Kat sini, latihan yang dibuat juga bukan hanya untuk mencari jawapan akhir yang betul tapi perlu ada mutu juga. Jadi dalam kajian kami menggunakan model kajian daripada Camis dan McTaggart yang terdiri daripada tinjauan awal, merancang tindakan, melaksana dan memerhati dan mereflect. Jadi dalam kajian kami menggunakan 2 kitaran. Bagi refleksi amalan atau PDP yang lalu, daripada refleksi pensyarah sendiri, kami mendapati pelajar tidak dapat menyelesaikan satu set soalan dalam masa yang ditetapkan. Set soalan berformat PSPM. Jadi bila mereka tidak sempat buat dalam kelas, mereka terpaksa buat di luar waktu PDP dan apabila di luar waktu PDP ada jugalah yang tak buat langsung. Dan juga daripada tinjauan kami mendapati kebanyakan pelajar lebih suka ulang kaji bersendirian. Dan ini disokong oleh satu soal selidik yang kami telah buat di mana 75.6% pelajar lebih suka ulang kaji bersendirian. Dan daripada itu, 31% merasakan tempoh ulang kaji tidak mencukupi. Jadi dekat sini, kita boleh nampak yang sebenarnya mereka tidak sesuai untuk ulang kaji bersendirian. Dan juga daripada temu bual yang telah kami buat dengan pelajar, rata-rata ada yang mengatakan masa tak cukup untuk siapkan set soalan. Ada yang kata set soalan terlampau banyak walaupun itu soalan set PSPM. Ada juga tidak tahu menjawab dan menulis langkah kerja dengan betul. Tiada pendedahan untuk jawab soalan dalam masa yang ditetapkan dan juga tidak peka untuk mencari teknik menjawab soalan yang paling mudah. Dan seperti kita tahu, student-student ini adalah student yang menghadapi PKP. Jadi mereka terpaksa belajar sendiri di rumah secara dalam talian dan kebanyakan mereka kurang asas yang kukuh dalam pembelajaran matematik. Okay. Bagi fokus kajian kami, pelajar tidak berpeluang untuk mengulang kaji secara menyeluruh kerana masa bersemuka bersama pensyarah agak terhad dan pelajar perlu dilatih untuk menjawab soalan mengikut masa. Dan juga pelajar juga perlu bantuan dalam melatihkan mereka untuk menghadapi pelbagai jenis soalan. Dan juga satu lagi dapatan daripada soal selidik ini mengatakan yang 57.6% pelajar berpendapat masa untuk menjawab set soalan latih to be berformatkan PSPM tidak mencukupi. Jadi dekat sini kita boleh nampak isu yang besarnya ialah pelajar tak dapat menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan. Soalan berformatkan PSPM. Jadi untuk objektif kajian kami, objektif umum kami meningkatkan kebolehupayaan menyelesaikan soalan ulang kaji dalam masa yang ditetapkan dengan kaedah co-learn. Dan untuk objektif khusus pula, pelajar dapat menjawab 10 soalan berformatkan PSPM dalam masa 2 jam, masa yang ditetapkan. Dan objektif khusus ialah 60% pelajar mendapat sekurang-kurangnya grade A- dalam PSPM 1. Untuk kumpulan sasaran kami melibatkan 11 orang pelajar daripada praktikum EB12T12. Ada 3 perempuan dan 8 lelaki. Jadi pelajar ini dipilih oleh pensyarah praktikum itu sendiri, daripada pematian pensyarah praktikum itu sendiri. Bagi pelaksanaan, untuk kami mencari strategi pengajaran, kami membuat analisis kepada soal selidik juga daripada soal selidik ini. Dan jadi daripada soal selidik ini, 39.6% pelajar tidak merancang masa menjawab soalan dengan baik. Dan 63.6% daripada itu tidak dapat menepati peruntukan masa untuk menjawab soalan. Jadi data ini sekali lagi menunjukkan perlu penambahbaikan dalam aspek perancangan masa menjawab dalam soalan matematik.
Baiklah. Bagi bahan pula, kami menggunakan 4 set soalan PSPM, berformatkan PSPM. Untuk kitaran 1 kami menggunakan 2 set. Untuk kitaran 2 kami menggunakan selebih 2 set itu. Jadi kitaran 1 dijalankan, selepas itu pra PSPM 1, dan untuk kitaran 2 tambah penambahbaikan dan juga lepas tu PSPM 1. Okey. Bagi aktiviti Colon itu sendiri, ia terdiri daripada 5 aktiviti. Yang pertama ialah pemilihan soalan. Jadi kumpulan akan ditubuhkan. Kumpulan akan ditubuhkan dan ketua kumpulan akan dilantik. Jadi setiap kumpulan itu akan pilih soalan daripada set yang diberi. Lepas dah pilih soalan, mereka akan berbincang dalam grup masing-masing untuk dapatkan jawapan daripada soalan itu. Jadi mereka diberikan masa untuk menjawab soalan tu dan mereka akan menjawab soalan tu dalam kertas A3 yang diberikan. Dah habis tempoh untuk menjawab, pensyarah akan menyemak hasil daripada pelajar-pelajar itu. Selepas pensyarah mensemak dan dapat green light daripada pensyarah masing-masing, daripada pensyarah itu, pelajar akan membentangkan hasil mereka. Caranya ialah mereka akan tampal kertas A3 itu kepada setiap dinding di bilik kuliah atau bilik tutoran, dan pelajar akan bergerak ke soalan yang mereka ingin belajar, dan ketua kumpulan akan bentangkan soalan itu kepada pelajar yang datang di ruang itu. Dan di akhir aktiviti tersebut akan ada wakil pelajar yang akan snap setiap soalan, satu-satu soalan tu menjadi satu file PDF. Jadi kalau mereka ingin buat sekali lagi set itu untuk ulang kaji, mereka ada rujukan. Kira skema jawapan tu telah dibuat oleh pelajar itu sendiri. Okey? Daripada pemerhatian dan dapatan kajian, untuk objektif pertama berkaitan dengan masa, pada kitaran pertama pelajar mengambil masa yang lama dan tidak mengikut masa yang ditetapkan kerana mereka baru saja jumpa dengan kaedah ni. Dan selepas kitaran kedua, kita ada nampak perubahan yang baik dan pelajar dapat menjawab soalan itu dalam masa yang ditetapkan. Jadi ini jadual. Seterusnya untuk objektif 2. Objektif 2, 27.3% pelajar mendapat sekurang-kurangnya A- dalam pra PSPM. Untuk PSPM 1 pula, 63.6% dapat grade A- sekurang-kurangnya A-. Dekat sini ada peningkatan sebanyak 36.3%. Jadi dia mencapai objektif khusus yang kedua lah. Jadi ini jadual untuk perbandingan grade. Bagi refleksi dari perspektif pensyarah, proses ulang kaji menjadi lebih tersusun dan berpusatkan pelajar. Tiada lagi chalk and talk, tiada lagi hanya pensyarah yang membentangkan cara untuk menjawab satu sampai yang tak sempat nak jawab, nak bincang semua. Yang kedua, lebih kreatif dalam pelaksanaan PDP. Pelbagai cara boleh digunakan untuk buat PDP. Pensyarah dapat beri lebih tumpuan kepada pelajar yang memerlukan kerana pelajar yang lain yang kurang memerlukan bantuan boleh belajar bersama kawan-kawan mereka. Yang keempat, pensyarah dapat mengambil berat terhadap pembangunan kemahiran insaniah di kalangan pelajar. Kolaborasi antara pelajar dapat dijalankan. Dari segi pelajar pula, pelajar lebih bertanggungjawab untuk bersama-sama menjayakan tugas dalam kumpulan. Mereka perlu cari jawapan dalam kumpulan masing-masing. PDP lebih santai, pelajar tidak malu bertanya kepada rakan-rakan. Jimat masa dan tenaga. Pelajar lebih berusaha mencari maklumat untuk menyelesaikan soalan yang diberikan. Instead of tunggu daripada semua dari pensyarah, mereka kena cari sendiri semua jawapan tu. Mereka dapat mengurus masa dengan baik mengikut keperluan soalan. Jadi ini merupakan soal selidik selepas kami telah jalankan Colon dan rata-rata menunjukkan reaksi yang positif daripada pelajar lah. Dan mereka bersetuju untuk ulang kaji lepas ni pakai metod Colon. Boleh tengok daripada dapatan inilah. Kesimpulan. Jadi kajian kami ini dapat meningkatkan keupayaan pelajar untuk menjawab soalan dengan lebih efisien dan teratur. Sikap bekerjasama dan tolong-menolong dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. Ini selaras dengan aspirasi 7 teras Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha menyumbang kepada kelestarian pendidikan dalam membentuk generasi madani. Sekian daripada saya, terima kasih.
Okey, terima kasih kepada pembentang. Pertama kita tengok pada objektif ya. Untuk berkait dengan masa kan. Maksudnya untuk meningkatkan penggunaan masa yang efisien dalam menjawab soalan. Okey, tapi dalam data ni data yang diberi lebih mengukur kepada pencapaian pelajar terhadap subjek tu. Ada tak data perkiraan masa menjawab? Contohnya. Okey. Maksudnya kat situ bagi setiap soalan tu ada dia punya kiraan masa yang diambil. Masa perbincangan tu diambil, direkodkan itu yang sebab mereka aktiviti seterusnya semakan dari pensyarah. Jadi untuk biar semua on time kena ikut masa lah untuk semakan pensyarah lepas tu. Sebab ada aktiviti untuk bentang pula lepas tu kan. Jadi kena ikut masa. Train mereka untuk ikut masa jugalah. Okey, kitaran 1 ni dah ada intervensi belum? Belum. Okey, kitaran 2 lah intervensi dia. Daripada refleksi kitaran 1 ada penambahbaikan. Intervensi adalah start dari kitaran 1 dan penambahbaikan dalam kitaran 2, sorry. Jadi kitaran 2 tu wujud selepas ada isu sikit lah dalam kitaran 1. Okey, tadi saya nampak ada kata peserta kajian ni daripada apa tu? Praktikum melaporkan. Tu kelas. Praktikum ni lah maksudnya daripada situ lah. Maksudnya ada beberapa lecturer lah. Satu lecturer je. Bukanlah kajian tindakan kolaboratif. Okey lah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang yang keempat. Seterusnya, dipersilakan pembentang yang kelima, Encik Muhammad Fauzi bin Jaafar daripada Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk Kesan Penggunaan Aplikasi CTS bagi meningkatkan kefahaman dan minat pelajar dalam subtopik Chemical Test Sebatian Kimia Organik. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para juri-juri yang bijaksana dan juga rakan-rakan penyelidik sekian. Okey, saya Muhammad Fauzi bin Jaafar daripada Kolej Matrikulasi Kelantan. Okey, ingin membentangkan satu tajuk iaitu kesan penggunaan aplikasi CTS bagi meningkatkan kefahaman dan minat pelajar dalam subtopik chemical test bagi sebatian kimia organik. Okey, kami kumpulan CIA 4.0 terdiri daripada 4 orang. Saya dan rakan saya Encik Zuhaizi, Puan Siti Sarah dan juga Puan Siti Fadilah. Okey, so kalau kita tengok rakan-rakan penyelidik yang sebelum-sebelum ni banyak bincangkan pasal kimia organik. So dia menunjukkan bahawa kimia organik ni agak susah lah, terutamanya bagi pelajar. Pelajar sekolah pun dia rasa susah, pelajar matrik pun masih lagi dia bawa. Kimia organik tu susah. Jadi kami sama juga, kimia organik ni dia banyak percentage dia, terutamanya pada peringkat semester kedua, dan kami mengambil satu bahagian kecil iaitu kimia, ujian kimia. So ujian kimia ni sangat pentinglah dalam kimia organik untuk menentukan sebatian-sebatian yang diperlukan ataupun yang ditanya
Okey, dan pelajar sangat menghadapi masalah terutamanya semasa menjawab soalan berkaitan dengan chemical test. Saya akan gunakan chemical test. Okey, dan banyak penyelidik yang mengkaji berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kaedah konvensional, terutamanya menggunakan buku teks, menggunakan kaedah yang lama di mana ilmu yang diperoleh oleh budak atau pelajar itu sangat terhad berbanding dengan kaedah-kaedah yang terkini. Jadi pihak kami kumpulan penyidik telah menyediakan ataupun telah membina satu aplikasi yang dinamakan Chemical Test Scan, CTS. Yang ini khas untuk test chemical test, so namakan CTS. Okey, dan pengkaji-pengkaji yang lain juga banyak menceritakan tentang kebaikan ataupun kelebihan penggunaan bahan ataupun alat digital. Okey, so hasil dapatan daripada refleksi PDP yang lepas, ini kelas pengkaji itu sendiri, di mana kita melihat tutorial pelajar yang dihantar, kuis-kuis yang telah ditanda oleh pensyarah, dan kami juga telah melihat laporan amali di mana semua benda tu ada kaitan dengan ujian kimia, dan kami juga telah adakan temu bual dengan menggunakan grup WhatsApp kelas ataupun personal. Didapati bahawa pelajar sukar ada 3 benda yang diperlukan dalam chemical test. Pertama, dia perlukan menulis persamaan. Yang kedua, dia perlukan memerhati ataupun menyatakan pemerhatian. Dan yang ketiga, dia perlu memilih. Jadi ketiga-tiga ni agak sukar bagi pelajar. Okey, dia berdasarkan redaksi kelas sendiri ya. Okey, dan kita juga telah melihat LKC. LKC ni untuk college kami juga, dan LKC ni kita boleh tengok trend dia. Di mana trend pelajar untuk part ni bahagian kimia, ujian kimia ni sangat lemah. 60%, 80%, 90% tak boleh jawab berdasarkan jenis-jenis soalan yang berbeza. Okey. Daripada PDP yang lepas, so kami telah buat analisa dan kami telah buat keputusan untuk mengadakan satu kajian tindakan. So fokus kita adalah melihat keberkesanan penggunaan aplikasi yang telah dibina ini terhadap masalah tadi, iaitu chemical test. Okey, 2 objektif yang kami telah yang untuk dikenal pasti. Yang pertama, keberkesanan penggunaan aplikasi CTS dalam meningkatkan kefahaman pelajar. Yang kedua, kita nak tengok minat pelajar terhadap penggunaan aplikasi tersebut. So fokus kajian kita terhadap satu kelas, iaitu kelas fizikal, di mana kelas ni terdapat 13 orang pelajar, ada bilangan lelaki dan perempuan yang agak setara. Okey, kami menggunakan 2 kitaran yang diperkenalkan oleh Kemis Ahmed Taggart. So kitaran pertama, kita dah tengok tinjauan awal, kita dapati ada masalah, dan tindakan ataupun perancangan yang kami dah buat, kami merancang untuk hasilkan untuk menyediakan kaedah biasa, konvensional, dan pelajar akan buat secara kolaboratif atau cooperative learning. So semasa tindakan dalam kumpulan, kita bekalkan pelajar dengan menggunakan kaedah biasa, ada buku teks, ada bahan-bahan soalan, tutorial. Okey, dan semasa aktiviti tersebut kita buat pemerhatian dan catatan, dan kita juga buat ujian pra, dan analisis ujian pra semasa refleksi kami dapati ada kelemahan terhadap keputusan pelajar. Jadi kami telah merancang sekali lagi untuk menghasilkan satu alat, yang mana alat ini untuk memudahkan pelajar tu mengaplikasikan alat tu untuk melihat kesan kepada ujian kimia tersebut. Jadi tindakan yang kedua adalah dengan menggunakan aplikasi CTS. Masih lagi kita amalkan cooperative learning, ada kumpulan 4 orang kumpulan, setiap kumpulan ada bahan yang berbeza, tapi kita bekalkan dengan alat ataupun bahan CTS ataupun aplikasi CTS. Dan semasa aktiviti intervensi, kita akan memerhati tingkah laku pelajar. Kita dah buat ujian Pascal, kita juga buat sedikit soal sidik, dan hasil refleksi kita dapati bahawa kesannya sangat positif. Nanti kita tengok dekat keputusan.
Okey, ini contoh aktiviti yang kita dah jalankan. So aplikasi CTS ni sangat fleksibel di mana kita boleh jalankan di dalam kelas tutorial, sama ada kelas kecil ataupun kelas besar. Kita juga boleh jalankan dalam makmal semasa ketiadaan kelas amali, dan kita juga panggil beberapa orang untuk buat di kubikel. So kubikel bersyarah. Jadi senang diuruskan dan juga pelajar tu sangat berminat menggunakan kaedah ini. Okey, hasil dapatan. Okey, pemerhatian dan dapatan kajian. So dapatan yang pertama adalah analisis ujian pra dan ujian pasca. Okey, so kita ubah kepada bentuk grade. So berdasarkan grade ujian pra dan juga ujian pasca, didapati semasa ujian pra dijalankan hanya 46.1% pelajar lulus, dan selepas aplikasi CTS dijalankan, peningkatan 100% lulus. So kami anggap benda ni sangat berkesan. Okey, daripada peratus lulus ujian pra hanya 7.7% yang mendapat grade cemerlang. So kami letakkan A dengan A tolak, dan untuk penggunaan CTS, pelajar cemerlang telah meningkat kepada 38.5%. Jadi kita tidak mengandaikan 100% dapat cemerlang, sebab kita nak meningkatkan kefahaman pelajar. Daripada dia dapat E lonjak kepada C, itu kita anggap dah berjaya. Daripada dia D+, lonjak kepada B+ pun kita anggap dah berjaya. Jadi lonjakan dia berlaku pada A dengan A- sangat berkesan lah. Okey, dan untuk pelajar yang gagal, so berdasarkan ujian Pascal, kita telah menghasilkan aplikasi CTS, dan kita dapati bahawa tiada lagi pelajar gagal selepas aplikasi itu diperkenalkan. Okey, dengan menggunakan carta bar, so kita boleh tengok dengan jelas kawasan sebelah kiri adalah kawasan yang kita katakan lonjakan yang terbesar lah daripada yang gagal, iaitu yang ujian pra, dan dia melonjak kepada yang lulus, iaitu pada ujian Pascal yang berwarna kuning. Okey, dan kita dapati bahawa sebelah kanan pelajar yang gagal, yang gagal telah berkurang ataupun 0%. Okey, kita juga telah buat analisis pemerhatian. Pemerhatian ni kita perhati. So kami seramai 4 orang perhati semasa aktiviti dijalankan. So kita dapati bahawa penggunaan aplikasi ni sangat mudah diakses. Semua pelajar boleh akses sebab pelajar ada telefon bimbit. So mereka sangat seronok menggunakan aplikasi tersebut. Okey, dan kita dapati juga pelajar tidak tertekan. Walaupun soalan ujian kimia tu sangat susah, tapi bila menggunakan dia seronok. Sambil main dia boleh dapatkan maklumat. Okey, pelajar lebih yakin. Kita dapati bahawa pelajar lebih yakin mengajar, bertanya kepada pensyarah. Ada pelajar tu dia kata, kenapa benda ni tak buat awal-awal, sebab kami buat selepas silibus tu habis. So kami kumpulkan dalam satu semua chemical test, jadikan satu set aplikasi. Okey, dan pelajar kata sebelum ni guna buku, guna chalk and talk ataupun guna kooperatif, guna PowerPoint, tu sahaja. Jadi dia mendapati bahawa banyak kesan yang berbeza. Okey, kami juga menyediakan satu penilaian kendiri. So tujuan penilaian kendiri untuk dapatkan data yang ada dalam objektif kami adalah untuk melihat minat lah. Okey, berdasarkan item 1, 2 dan 3, kita dapati 100% pelajar berminat. Dikatakan dia minat menggunakan CTS. Dia seronok menggunakan CTS. Okey, kita juga melihat penggunaan CTS dapat membantu pelajar. So didapati 92.3 dan 80.6 mengatakan menggunakan CTS membantu untuk mereka memahami ujian kimia. Okey, CTS juga dapat kalau kita tengok situ dapat membantu pelajar
mengingat. So dia boleh berulang-ulang melihat sebab dia menggunakan telefon tanpa internet, dia boleh direct dapatkan maklumat bila-bila masa dengan cepat dan pantas. Okey, dan kita tengok juga tahap keyakinan pelajar untuk menjawab soalan ini pun sangat tinggi, itu 92.3%. Okey, dan akhirnya refleksi dan kesimpulan. Okey, so kita dapati bahawa aplikasi CTS sangat memberi impak yang besar lah, terutamanya peningkatan grade lulus dan juga grade yang cemerlang. Okey, yang kedua, pelajar lebih mudah mengenal pasti dan mengingat chemical test yang terlibat dalam sebatian kimia organik. So kita maklum bahawa pelajar dia tak boleh jawab dengan baik, dengan cemerlang. So apabila dia menggunakan CTS, dapati bahawa cara penulisan, cara dia buat tindak balas kimia, cara dia buat pemerhatian terus meningkat, walaupun bukan perfect 100%. Okey, suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif, proaktif dan juga menyeronokkan. So kita dapati pelajar, kalau kita bandingkan zaman yang awal-awal dulu, pelajar tidak dibenarkan bawa telefon ke dalam kelas tak boleh, ke dalam makmal tak boleh. Sebab saya pernah bentang tajuk selfie and draw. Waktu tu selfie sangat popular, selfie dalam makmal. So ada audien tanya ataupun ada syarat tanya, dia kata pelajar tidak dibenarkan waktu tu. Dia 50-50, ada yang bagi buat masuk, ada yang tak bagi masuk. Tapi kita galakkan. So sampai sekarang kita tengok benda tu bukan lagi menjadi halangan. Okey, penyelidik berkeyakinan. So kami berkeyakinan bahawa pelajar akan lebih berminat menggunakan CTS dan berminat dalam kimia organik bila ada kaedah yang sesuai dengan cita rasa mereka lah. Okey, dan kami berharap agar ni harapan penyelidik, agar CTS dapat membantu pelajar. So tujuan utama kita akhirnya adalah untuk peperiksaan. So kami di matrikulasi, fokus utama adalah peperiksaan akhir. Jadi apa-apa saja apparatus ataupun alat bantu mengajar yang digunakan akhirnya adalah untuk diuji di peringkat akhir semester. Okey, itu saja hasil dapatan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum. Okay, terima kasih pembentang. Saya nak tanya sikit tentang kitaran. Tadi ada dua kan yang disebut. Kitaran yang pertama tu intervensi dia pendekatan saja. Okey, kitaran pertama kita guna kaedah konvensional, tapi kita kekalkan pembelajaran secara kooperatif. Cuma bahan yang digunakan bukan bahan digital. CTS ni konsep dia kooperatif jugalah. Dia kooperatif juga, cuma kita value added menggunakan cuma bahan mungkin, digital. kita tambah baik sikit pada tajuk ni, pendekatan kooperatif menggunakan CTS dalam ni lah untuk mengatasi masalah. Sebab dia dua-dua kitaran tu kita menggunakan konsep yang sama, cuma kitaran dua kita tambah baik lagi, betul tak? Cuma pihak kami tidak mengkaji kooperatif lah. Kita dah maklum bahawa semua pengkaji yang lain-lain dah mengesahkan kooperatif tu sangat berkesan. Jadi kita just guna untuk gabungkan dengan alat digital. Sebab kita guna dua kitaran kan, saya dua kitaran tu kita kena analisa lah. Cuma tadi dari segi dapatan tu, yang dapatan pasca tu selepas kitaran 1 ke lepas kitaran 2 punya analisa? Selepas intervensi menggunakan CTS. Manakala ujian pra pada kitaran pertama. So, tak ada data selepas kitaran 1, tak adalah, tak buat. Ujian pra. Ujian pra tu ada data selepas kitaran 1. Kitaran 1 ujian pra, baru kitaran 2 kitaran kedua buat ujian Pascal. Macam mana rupa, saya tak nampak dalam penulisan dan dalam ni tadi pembentangan, rupa CTS tu, aplikasi CTS rupa dia? Sebenarnya CTS dia asalnya adalah chemical test scan. Dia just satu scanner dalam bentuk AR. Jadi kita bekalkan scanner dalam telefon bimbit, so telefon bimbit yang sekarang ni, dan dia ada kad tu dia mengikut nama chemical test yang tertentu.
Jadi bila pelajar scan kad tersebut, contoh dia nak scan Amina, so dah akan keluarlah maklumat berkaitan dengan Amina. So dalam tu ada nota, ada yang berkaitan dengan soalan, kuis, ada yang video kelas, so semua duduk dalam kad tersebut. Dia scan menggunakan telefon masing-masing lah. Lebih kepada AR, kita dah upgrade sikit kepada AR, sebab AR ni dia tak perlukan internet yang kuat lah. Itulah kalau ada video tu nampak lebih jelas lah kan. Okey, cuma tadi kan bila tuan kata pasal golongan 1 dan golongan 2 tu, cycle 1, cycle 2 tu, saya rasa mungkin ada sedikit konflik lah. Bila kita kata kita dah gunakan kooperatif di peringkat awal tu, maka itu sebenarnya dah intervensi yang kita apply. Jadi dalam satu cycle tu tengok apa terjadi. Kalau ada masalah baru kita bawa kepada cycle 2 lah. Tapi saya pun jelas jugalah, maknanya CTS tu sebagai value added yang diketengahkan. Nak banding dengan konvensional dengan yang digital. Yalah, okey. Jadi itu sajalah. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan dan Dr. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kelima. Seterusnya dipersilakan pembentang yang terakhir pada petang ini, iaitu Dr. Zul Aizam bin Yassin daripada IPG Campus Datuk Razali Ismail Terengganu dengan tajuk Pengaruh Faktor-Faktor Kualiti Perkhidmatan Sukan terhadap Kepuasan Penglibatan Pelajar di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara moderator Encik Kamarul dan juga panel juri serta rakan-rakan penyelidik yang berada dalam bilik ni. Saya ni tajuk terakhir mungkin yang last kali untuk seminar petang ni, mungkin dah ramai dah letih nak dengar kan. Okey, jadi saya terus saja kepada kertas penyelidikan yang kita buat, iaitu pengaruh faktor-faktor kualiti perkhidmatan sukan terhadap kepuasan penglibatan pelajar di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Tajuk ni kita buat khusus untuk KON PPI 3 ini, dan kita dapat maklumat pun dalam masa 3 minggu. So dalam masa 2 minggu kita run kertas kerja ini, kertas pendidikan ini, dan juga kerana ada satu isu yang berkaitan dengan audit yang memerlukan data tentang kepuasan pelajar terhadap penggunaan alat-alat sukan di IPG campus. So berikut adalah rakan-rakan penyelidik dari kumpulan saya. Saya sebagai ketua penyelidik dan juga ketua jabatan bersama dengan rakan-rakan Dr. Wan Azlan, Puan Nur Azizah dan juga Encik Muhammad Putra Abdul Ghani. Baik, untuk servis kualiti kualiti perkhidmatan ni adalah jurang atau gap yang mana apa yang pengguna harapkan dan juga persepsi mereka setelah mereka mendapat perkhidmatan tersebut. Jadi saya nak mulakan dulu dengan apa yang didapati pada tahun 2018 oleh Ainun dan Rosmai Zura yang mengatakan bahawa kemudahan sukan adalah penting dalam sebuah institut pendidikan
kerana ianya dapat menggalakkan aktiviti fizikal, kesejahteraan dan semangat kemasyarakatan dalam kalangan pelajar. Manakala pada tahun 2020 yang terbaru ini, Krusnika dan Polsta juga mengatakan bahawa ketersediaan dan kualiti kemudahan sukan boleh memberi kesan yang ketara kepada kepuasan dan pengalaman seseorang diri pelajar. Dan pada tahun 2018, Mansur mengatakan bahawa pengurusan kemudahan sukan yang baik adalah penting dalam menggalakkan penglibatan pelajar dalam sukan. Jadi sesebuah institusi pendidikan haruslah mengiktiraf kepentingan kemudahan sukan dalam menggalakkan pelajar, kepuasan pelajar dan demi kesejahteraan dan kejayaan mereka dalam akademik. Okey, penyertaan masalahnya. Pada tahun 2022, Rosette mengatakan bahawa kemudahan sukan yang tidak memenuhi keperluan dan jangkaan pelajar akan mengurangkan penglibatan, penyertaan dalam aktiviti fizikal dan penurunan keseluruhan kepuasan pelajar bagi melibatkan diri. Tetapi kita dah balik di peringkat Malaysia pada tahun 2013. Peruntukan sebuah institusi pendidikan di Malaysia, kerajaan telah melaburkan sejumlah peruntukan yang besar dalam pembangunan dan penyelenggaraan kemudahan sukan. Pada tahun tersebut telah ada banyak peruntukan, tapi adakah peruntukan itu cukup untuk memuaskan hati pelajar khususnya di institusi pendidikan? Saya fokuskan di IPG, tapi mungkin tuan-tuan mungkin boleh libatkan juga di matrikulasi. Adakah mereka itu cukup berhati dengan kemudahan yang terdapat di institusi tuan-tuan? Okey, bagi menangani jurang pengetahuan ini, sesebuah institusi pendidikan perlulah membuat keputusan dan mengambil langkah proaktif bagi meningkatkan kualiti kemudahan sukan mereka dalam memastikan ia sejajar dengan jangkaan dan pilihan populasi pelajar. Objektif kajian. Kita gariskan dua saja untuk kertas kerja ini, khusus untuk KON PPI ini. Itu kita nak tengok sama ada kita nak mengenal pasti tahap kualiti perkhidmatan sukan di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Dan yang kedua, untuk mengenal pasti pengaruh faktor-faktor kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan penglibatan dalam sukan di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Metodologi kajian. Kajian ini adalah bentuk kaedah kajian tinjauan menggunakan instrumen kajian servis kualiti, ServQual daripada Parasuraman 1988 dan juga penilaian tahap kepuasan pengguna oleh Oliver pada tahun 1980. Responden seramai 179 orang pelajar, 70 lelaki dan 109 perempuan mengambil bahagian dalam kajian ini dan menggunakan skala Likert 5 mata dan kajian rintis dilakukan terhadap soal CD ini dan didapati kebolehpercayaan alfa Cronbach pada 22 item berada pada alfa 0.983. Ini instrumen yang telah digunakan yang kita bawa, yang kita modifikasikan di peringkat dalaman. Okey, bagi dapatan kajian analisis deskriptif. Deskriptif sahaja. Jantina lelaki perempuan seramai 109 orang, iaitu 60.9, hampir 61% adalah pelajar perempuan yang mengambil bahagian, manakala 39% adalah pelajar lelaki. Pelajar yang mengambil bahagian juga adalah pelajar tahun pertama ijazah PISMP tahun pertama seramai 93 ataupun 52.7%, diikuti dengan pelajar tahun 4 yang paling ramai mengambil bahagian, iaitu seramai 40 orang, 22.3%. Diikuti tahun 2 pada jumlah 31 ataupun 17.3%, manakala pelajar yang paling rendah dalam mengambil sebagai responden dalam kajian ini adalah pelajar tahun 3, iaitu seramai 15 orang sahaja. Dan juga analisis pelajar yang bidang pengajian pelajar yang mengambil bahagian dalam kajian ini ramainya adalah dalam bidang pengajian Islam dan moral. Ini yang nak menjadi ustaz dan ustazah ni. Ramai yang ambil terlibat dalam kajian ni. Jadi seramai 33.5%, diikuti dengan pengajian bidang sejarah 24% dan pendidikan seni visual yang paling sedikit, iaitu
3.9% sahaja. Sebelum saya pergi, pelajar pendidikan jasmani kita telah ambil sebagai responden peringkat kajian rintis untuk kita kena pasti instrumen mendapatkan kebolehpercayaan instrumen. So kita tak libatkan dia lah dalam kajian ni, pendapatan itu. Okey, bagi seterusnya analisis inferensi. Apakah tahap kualiti penghematan sukan di IPG Kampus Datuk Razali Ismail? Ini menjawab objektif yang pertama tadi. Okey, tahap yang didapati adalah seramai 71 responden berpuas hati pada tahap yang paling tinggi terhadap kemudahan perkhidmatan sukan yang terdapat di IPG. Dan yang paling ramai adalah pada tahap yang tinggi, dan juga ada yang memberikan tahap yang sangat rendah kepada IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Maknanya ada pelajar yang tak puas hati. Ada jumlah pelajar yang tak berpuas hati dengan apa yang terdapat di IPG Campus. Seterusnya, bagi analisis inferensi yang kedua, menjawab objektif kajian yang kedua, apakah faktor-faktor kualiti perkhidmatan yang dominan dalam mempengaruhi kepuasan penglibatan dalam sukan di IPG Kampus Datuk Razali Ismail? Untuk menjawab persoalan ini, kita menggunakan analisis kajian regresi pelbagai yang dijalankan kepada data kajian seramai 179 orang responden. Kajian mendapati 5 elemen kualiti perkhidmatan sukan, iaitu jaminan, kebolehpercayaan, empathy, bertindak balas dan kewujudan yang ada dalam soal sidik yang dihasilkan oleh para suraman. Servis kualiti itu menyumbang kepada tahap penglibatan pelajar secara keseluruhannya. Faktor jaminan, jaminanlah yang menyumbangkan sebanyak 92.2% varian kepuasan pelanggan di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Manakala faktor-faktor lain, kebolehpercayaan, empathy, bertindak balas dan kewujudan hanya menyumbangkan sedikit kepada varian kepuasan pengguna secara keseluruhan. Jadi saya nak teruskan kepada perbincangan dan cadangan. Okey, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa kualiti perkhidmatan sukan di IPG Kampus Datuk Razali sebenarnya berada pada tahap yang agak baik sahaja. Dia tidak cemerlang. Kerana apa? Kerana banyak perkara-perkara yang perlu ditambah baik, dan kita sendiri tahu bahawa institusi ini adalah di bawah bantuan kerajaan. Ada banyak kekangannya. Dan penyedia perkhidmatan kemudahan sukan di IPG Kampus Datuk Razali boleh meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan dengan memperbaiki beberapa aspek, terutamanya bagi dimensi kewujudan, kerana dimensi tersebut menunjukkan sumbangan nilai varian yang paling kecil berbanding dimensi-dimensi lain. Baik, yang menjadi kepuasan pelajar yang semakin tinggi, yang menyumbang pada tinggi adalah peralatan yang moden dan terkini. Kemudahan dan peralatannya perlu menarik. Pekerja yang mempunyai penampilan profesional yang kemas, dan bahan menarik yang berkaitan dengan perkhidmatan. So kita tak ada benda-benda ini di IPG Campus. Kemungkinan di tempat lain ada. Jadi seterusnya lagi, kajian oleh DIAS pada tahun 2019 mendapati kualiti perkhidmatan memberi kesan langsung kepada kepuasan, di mana kualiti perkhidmatan yang tinggi dapat menghasilkan tahap kepuasan yang tinggi. Oleh itu, dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu penyedia perkhidmatan kemudahan sukan di IPG Kampus dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka dalam menyediakan perkhidmatan tersebut kepada pelajar. Saya nak bangkit, di akhirnya saya nak bagikan satu hadis yang dibawa oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menyukai seseorang itu apabila kamu melakukan sesuatu tugasan, maka kamu akan melakukan dengan itqan. Itqan ini adalah istiqamah dan tekun. Jadi kalau kita memberikan kualiti servis yang baik, insya-Allah para pelanggan atau mereka yang berurusan dengan kita akan mendapat kepuasan yang tinggi.
Itu yang dikatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum Doktor. Pertama sekali saya rasa kajian ni nampak cantik lah. Dia dah susun dari segi dapatan flow tu memang saya jelas lah. Cuma itulah sebab kami ni dah terima markah awal sebenarnya daripada ni kan. Sayangnya tak ada literature review dan juga kerangka teori. Itulah sepatutnya ada kerangka teori tu dia nampak lebih padu lah kajian ni. Jadi mungkin ada cadangan tak kerangka teori bagaimana yang nak diketengahkan? Markah banyak tu tertinggal tu. Kerangka teori teori ni kita ambil pada model service quality yang dibawa oleh para surama. Dalam penulisan tu memang saya tak masukkan. Sebab kita dilimitasikan dengan 10 muka surat saja yang tidak mungkin banyak perkara boleh dimasukkan, Doktor. Jadi bagi saya macam itulah saya dapat mampu berikan 10 muka surat itu. Tapi kalau kita nak bangkitkan tentang teori, kita kajian ini menggunakan model kualiti perkhidmatan yang dibawa oleh para surama ada 5 dimensi tadi, Doktor. Okey. Itulah apa tu sebab kita di sini hanya menilai persembahan tau. Markah ni dah tersedia ada di peringkat awal. Jadi saya cakap kajian ni bagus. Masuk dari situ lah kan. Cuma tertinggal tu mungkin markah tu akan ada terkurang sikit lah. Jadi kerangka teori tu kalau elok lah. Tapi lah sebab mungkin isu tentang muka surat dan sebagainya tadi kan. Jadi tertinggal sedikit di situ lah. Syarat untuk penyertaan 10 muka surat. Betul lah. Tapi for the next time tu kena tengok juga rubrik tu. Walau apa pun kena letak juga. Sayang Doktor. Terima kasih atas cadangan. Sila. Tak ada. Jadi saya rasa kajian ni bagus. Why not untuk Doktor ketengahkan lagi ke satu IPG di Malaysia ni tentang isu ni tadi kan, supaya boleh dapat dikembangkan lagi. Bukan setakat IPG di kampus Datuk Razali Ismail je, di Al-Muhas of course sebab dia PJ di situ kan, dan juga kampus-kampus yang lain lah. Sebab kajian ni nak meroka benda yang kita tak nampak kadang, tapi benda ni sangat penting, boleh dibawa ke institut yang lebih besar lah, of course daripada IPGM. Okay, tahniah Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pembentang yang terakhir tadi. Para pembentang, para juri seterusnya, hadirin sekalian, dialu-alukan kehadiran Tuan Haji Amran bin Mat Said, Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, serta Encik Muhammad